السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالعدل والإحسان ونهانا عن الظلم والعدوان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز من اتقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar, dengan sebaik-baiknya. Karena itulah lorong jalan yang boleh menyampaikan kita kepada keredaan Allah Azza wa Jalla, yang insya Allah akan membuka pintu-pintu syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, uiddat lil muttaqin. Allah kata, aku sediakan syurga ini bagi orang yang bertakwa. Untuk melayakkan, mencalonkan diri kita supaya dapat masuk dalam kumpulan ini, sudah pasti menjadi tanggungjawab kita menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana kita nak bertakwa? Inilah yang akan dibincangkan, sentiasa dibincangkan. Setiap minggu ada satu tajuk. Setiap kuliah ada perbincangan yang secara terperinci. Maka menjadi kewajipan kepada tuan-tuan semua menghadiri majlis ilmu, hadir solat Jumaat di awal waktu, sehingga kita sempat mendengar nasihat dan peringatan wasiyatullahil lil awwalina wal akhirin, pesanan Allah kepada orang dulu dan orang sekarang dan orang yang akan datang, anittaqullah, iaitulah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, hari ini Jumaat 28 Januari 2022 bersamaan dengan 25 Jumadal Akhirah 1443. Tajuk yang diberi kepada kita menghayati pengertian keadilan dan ketelusan. Kenapa kita perlu berlaku adil? Maka kata di para ulama, adil di sini dalam semua perkara, bukan adil sekara dalam satu benda lah. Keadilan yang komprehensif merangkumi semua perkara, daripada adilnya pemimpin negara, negeri, masyarakat dan rumah tangga. Maka dalam suasana negara kita masih lagi dalam suasana COVID-19 yang belum berakhir sepenuhnya, kejap-kejap keluar dia punya mazhab baru, varian tu varian ni. Maka sentiasalah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya perkara ini diangkat. Pihak pengurusan juga berlaku adil dan telus. Jangan orang ini disekat, orang ini tidak. Pergi ke supermarket boleh ramai-ramai, pergi ke masjid terhad. Kita kata itu juga salah satu daripada perlu pada perbincangan. Tempat-tempat maksiat nampak berpesta bebas, tetapi tempat majlis ilmu dikekang, maka kita mengatakan itu juga perlu diambil perhatian. Maka keadilan dalam semua perkara, kita sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya wabak ini hilang, dan juga kita sendiri menjaga diri kita dan keluarga kita dengan penjagaan yang baik. Mudah-mudahan Allah selamat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, apabila bercakap tentang al-adalah, keadilan, sebuah ayat, sepotong ayat yang dipilih menjadi penutup kepada khutbah. Boleh katakan bila kita pergi dengar khutbah, khatib
akan menutup khutbahnya dengan ayat suratul Nahli ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, al-ihsan. Dua perkara inilah tertegaknya langit dengan bumi, iaitu adanya keadilan dan adanya ihsan di kalangan manusia. Maka dengan itu, wa ita izil qurba, memberi bantuan, pertolongan kepada kaum kerabat, dan wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Allah larang kita dari melakukan perbuatan keji, perbuatan mungkar, segala bentuk kejahatan dan kezaliman. Allah memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Jadi para jemaah sekalian, itulah yang dikatakan ayat dasar, tonggak kepada perjalanan agama ini. Sebagaimana seorang pemimpin Arab yang bernama Aktham bin Saifi, ketika dia dengar Nabi SAW diutuskan oleh Allah di Mekah, dia bercita-cita nak jumpa Nabi SAW. Tapi kaumnya kata, jangan pergi Aktham, kamu ni bapa, pemimpin, nanti orang kena. Habis hantar utusan dulu pergi. Siasat dulu, kalau betul kita ikut. Dihantar dua orang wakil untuk bertemu dengan Nabi SAW. Dia tanya tentang keturunan, tanya tentang ajaran. Bila dia tanya tentang isi kandungan apa yang diajar oleh Nabi SAW, Nabi baca ayat ni. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan ila akhiril ayah. Ketika wakil dia balik jumpa dengan Aktham, dia dengar ayat ini, dia kata kafa, cukuplah. Segeralah kita ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kita menjadi orang yang lewat untuk bersama dengan dia. Orang yang cerdik, dia memilih dasar keadilan dalam perjuangan. Tetapi kalau orang tak cerdik, dia tengok orang ni macam-macam boleh berlakon. Mula-mula dia jadi baik, lepas tu jadi buruk, macam-macam. Maka apabila kita nak jadi orang yang bertakwa, kita kena taat kepada Allah, perintah Allah, dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berlaku adil dalam semua tindakan dan pekerjaan, dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya, dengan kata lain memberi kepada yang empunya hak akan haknya dengan sempurna, dan saksama mengikut neraca syariat Islam. Kita kadang-kadang orang yang nampak baik dengan kita, kita beri walaupun dia tak layak. Orang yang tak begitu baik dengan kita, kita ketepi walaupun dia macam-macam dia punya kerana. Itulah yang dikatakan tidak adil. Maka keadilan itu tertegak dari atas sampai ke bawah. Kita nak kata apa? Adil bermula dari imam, daripada pemimpin. Dalam hadis yang sangat masyhur, Nabi SAW bersabda, 7 golongan yang boleh duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Yang pertama sekali dicalonkan al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kemudian diikuti dengan 6 lagi yang bersifat individu. Maka kata di para ulama, pemimpin di sini termasuk semua daripada atas, yang bertaraf khalifah, bertaraf presiden, Perdana Menteri, dan sampailah ke rumah kita yang bertaraf bapa, ayah, cik, suami, semuanya bertanggungjawab mesti membawa keadilan dalam rumah tangga. Maka untuk selamat, untuk kita meruduk di atas landasan bertakwa, jauhilah sama sekali dari melakukan kezaliman.
kerana akibat dan pembalasan sangat besar di dunia dan juga di akhirat. Jarang orang zalim boleh kekal atas dunia. Tapi kadang-kadang Allah beri tempoh untuk dia menambahkan koleksi kezaliman dia di atas dunia ini. Ada kalanya panjang umur. Geng-geng diktator ni umur dia panjang. Banyaklah koleksi kezaliman dia buat. Kita serahlah kepada Allah Azza wa Jalla yang maha adil di akhirat bagaimana nak membalas orang seperti ini. Ulama tafsir kata, Nabi Musa berdoa supaya binasa Fir'aun. Bila baru Tuhan kabul? Setelah berlalunya arba'una aman, 40 tahun kemudian. Mana di awal Nabi Musa berdepan dengan Fir'aun, berlawan 40 tahun baru Fir'aun tenggelam dalam laut. Begitulah sunnatul hayah, sunnatullah fil ard. Ada kalanya kita berdepan dengan orang zalim lama. Tak usah kata orang zalim besar-besar, zalim kecil-kecil pun payah kita nak tukar. Berapa ramai orang menderita di pejabat dia sebab bos dia zalim. Tak naik pangkat lah, tahan tu, tahan ni, bagi report yang tak betul. Macam-macam kita kata sabarlah. Semua perkara akan hilang. Yang kekal wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Yang kekal Allah sahaja. Mana kalau kita mampu lawan, kita lawan. Kalau tak mampu lawan, kita sabar. Ma'al ihtisab, dengan mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, bagaimanakah posisi keadaan hal orang-orang yang zalim yang mementingkan dunia di akhirat nanti? Kita tak tahu apa yang Allah nak balaskan. Di dunia mereka makan harta orang lain dengan cara batil, dengan tidak benar. Iaitulah dengan cara ingkar, menunda-nunda hak, jurang pemisah di antara orang berkuasa dengan tak ada kuasa, orang kaya dengan miskin, berleluasanya penipuan-penipuan, makan suap ataupun dalam istilah betul rasuah. Cuma saya bergurau, anak kata rasuah lah ni tak ada dah. Mana ada orang bagi rasuah sekarang? Orang bagi duit kopi, duit minyak yang ada. Sebab itulah pegawai-pegawai rasuah pun sukar untuk nak membezakan mana rasuah, mana tak rasuah. Sehingga terpalit sama dalam SPRM pun menjadi buah mulut orang. Bagaimana rasuah ke tidak? Itulah dunia, kita boleh tafsir apa yang kita nak. Seorang profesor, saya bercakap dengan dia, kata, tuan, sebagai ahli fikir, banyak undang-undang menyekat kita tak boleh buat. Dia senyum, dia kata, Abu Anas, undang-undang kita yang buat, kita yang pakai, kita boleh tukar apa yang kita nak mengikut selera kehidupan kita. Sebab itulah kita tengok, kalau yang kecil-kecil, jangan cuba-cuba. Kalau yang besar-besar, mereka ada akta yang boleh macam-macam, boleh melepaskan, boleh melambatkan, boleh segala-galanya. Satu lagi yang kita tak nampak dosa. Yang ni saya tekan banyak kali, sehingga dimarah oleh orang. Iaitulah dosa riba. Dia kata, ustaz duk sibuk dengan riba. Dunia hari ni semuanya riba. Saya kata, tak. Riba tu orang yang ambil riba, yang tak ambil tak kena. Tapi kenapa tak sibuk dengan rasuah? Kita kata kita lanyak semua sekali. Asalkan dosa besar, maksiat, kita lawan. Riba, rasuah, apalagi istilah-istilah yang ada hari ini, semuanya kita menentang. Tidak ada kompromi kita dalam perkara maksiat terhadap Allah Azza wa Jalla. Merampas, mencuri. Curi hari ni, kalau pergi curi betul tabung, kena mandi mayat dia. Tapi kalau curi besar-besar, sukar untuk dikesan. Bagaimana kita nak jatuhkan hukuman? Bertahun-tahun perbicaraan yang akhirnya ada yang lepas, ada yang tak jadi. Macam-macam perkara yang berlaku. Yang kita bimbang lagi, keluarga sendiri makan harta anak yatim, ini juga termasuk dalam rampasan kuasa yang begitu dahsyat. Ada satu keluarga mari rumah saya. Ini cerita betul. Kalau saya sebut kampung, mungkin tuan-tuan kenal. Dia kata, ustaz, saya nak tanya hukum. Ni budak kecil ni. Kecil, sekolah rendah. Baby lagi lah.
Apa masalah? Dia kata budak-budak ni telah diketepikan harta pusaka ayah dia. Oleh siapa? Oleh abang dia daripada bini yang pertama. Rupanya Mek ni bini kedua. Pak cik ni kontraktor ni bini senyap-senyap. Sehingga mereka dinafikan. Kita kata alhamdulillah Malaysia masih ada undang-undang. Bawa kes ni ke mahkamah syariah, mudah-mudahan mereka akan dapat pembelaan. Saya hanya mampu bagi nasihat dan berdoa pada Allah supaya anak-anak yatim ini mendapat pembelaan daripada pihak yang berkuasa dan juga abang-abang yang merampas harta bagi balik dunia ni sekejap je. Kita makan hari ni 10 juta, mungkin esok masuk dalam kubur duit 10 juta orang lain yang mewah, kamu bergulungan dengan malaikat dalam kubur. Apa yang kita nak buat? Jadi hari-hari kita tengok orang mati. Setiap hari kita tengok itu dan ini. Apakah tidak memberi peringatan kepada kita bahawa mati dengan hidup ni dua perkara yang begitu rapat. Kalau kita hidup lagi tak mati. Kalau sudah mati tak hidup. Dua itu saja. Allah Ta'ala peringatkan kita dalam surah At-Talaq. Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Sesiapa yang melanggar aturan Allah. Allah Ta'ala buat hudud. Apa makna hudud? Hudud ni makna batasan. Border, sempadan. Yang ni halal, yang ni haram. Kamu langgar, masuk dalam bab haram. Itu makna hudud. Mana siapa melanggar hudud, faqad zalama nafsahu, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Di akhirat nanti akan diseksa. Surah At-Talaq ayat yang pertama. Dan kepada pelaku pezalim, orang-orang yang berkuasa, yang menzalimi orang lain, ingatlah bahawa takutlah kepada doa dan permintaan orang yang dizalimi. Sesungguhnya doa mereka sangat makbul di sisi Allah Azza wa Jalla. Terdapat banyak hadis. Di antara hadis, ittaqu da'watal mazlum. Jauhilah diri kamu, peliharalah diri kamu daripada didoa oleh orang yang dizalimi. Sebab doa mereka tidak ada penghalang untuk diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini rawahu Ibnu Hibban wasahahu fi silsilatis sahihah. Jadi walaupun orang itu, kadang-kadang yang kita zalim itu orang ahli maksiat. Kita kena ingat, walaupun orang itu kafir, tapi kalau mazlum, Allah Ta'ala terima. Dia kafir, tapi dia dizalimi, juga diambil kira. Sebab tertegaknya agama ini, tertegaknya dunia ini dengan keadilan. Makanya kata, tak apa dia tu ahli maksiat, kita zalim dia. Lah. Awak nak sekat maksiat dia, na'am. Tapi nak buat zalim kepada dia tak boleh. Nah, itu dia panggil kaedah. Maka kalaulah orang yang mazlum itu ahli maksiat pun diterima, bagaimana dengan doa orang-orang yang soleh, orang yang baik-baik, para ulama, para pendakwah yang mukhlisin, yang telah dituduh macam-macam, ditempel di atas gambar-gambar mereka dengan tuduhan posta-posta jadi pangkah, kemudian dibuat rekod sana sini disebar dalam seluruh grup. Kita mengatakan tunggulah, doa ini akan kena. Sebagaimana kata di para ulama, sihamul laili nafizatun, tanamu az-zalim, mata orang yang zalim itu tidur, tetapi mata orang yang dizalimi tidak tidur. Panahan malam daripada doa-doa mereka akan menusuk kena. Kalau lepas di dunia, mereka akan kena di akhirat. Maka para jemaah sekalian, marilah kita bebaskan diri kita daripada melakukan kezaliman kepada segala perkara. Ini di antara yang kita bimbang hari ini, kezaliman sesama keluarga juga berlaku. Itu juga satu perkara yang tidak baik. Ayah bila anak sayangkan anak, dia bagi harta senyap-senyap. Begitukan nama tanah. Bila ayah mati, adik-beradik mari tanya khabar, beres. Keluar gerang-gerang tanah, semua nama dia belaka. Ini kezaliman yang bapa sendiri buat kepada anak-anak. Ia mengundang perbalahan daripada anak-anak selepas tidak ada keluarga, tidak ada bapa. Maka kita mengatakan ini yang kita bimbang. Hari ini pula bila berlaku COVID ni, kita ni pihak guru ni pula, dia panggil PDPR. Bagaimana kita nak nilai anak murid itu? Tak ada di depan. Nak tahu dia ada ke tidak. Dia jawab betul ke tidak. Dia jawab sungguh ke dia meniru. Kita kata Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Cukup sukar untuk berlaku adil dalam suasana yang begini.
maka kita mengatakan, ya Allah, aku telah melakukan sebaik mungkin keadilan, tapi yang tidak adil itu kita minta maaf kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Suratul Anbiya ayat 47. Kami akan letakkan neraca timbangan keadilan pada hari kiamat. Neraca yang nak menimbang amal-amal manusia, maka seseorang tidak akan dizalimi sedikit pun. Dan sekalipun amalannya hanya sebesar biji sawi, pasti akan didatangkan balasannya, dan cukuplah kami sebagai yang memperhitungkan amalan. Maka di sini ulama tafsir mengatakan kepada kita bahawa kiraan-kiraan amalan kita yang baik dan yang buruk bukan dengan tan, bukan dengan kilo, tetapi dengan zarah, dengan timbangan sebesar zarah yang begitu halus. Maka kita fikir panjang-panjang. Kalau kita tengok orang yang zalim, jangan pergi dekat dia. Kita tidak hanya dilarang melakukan kezaliman, tetapi juga membantu dan memberikan sokongan kepada kezaliman juga dilarang dan ditegah dalam Islam, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Hud ayat 113, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun. Dan jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, mana memberi sokongan, dokongan dan juga pembelaan yang menyebabkan kamu disentuh oleh api neraka, dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa ilahiyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba-hamba Allah, sentiasalah bertakwa kepada Allah dengan melakukan segala bentuk keadilan. Jangan ada di kalangan kita melakukan kezaliman. Sebagaimana disebut oleh para ulama, zalim itu ada dua. Yang pertama, zalim pada diri sendiri dengan melakukan syirik, maksiat dan mungkar. Yang kedua, zalim terhadap orang lain. Itulah kita khianat kepada orang dengan bentuk-bentuk pengkhianatan yang telah disebutkan oleh para ulama dan sebagainya kita sebut tadi. Maka kita juga hendaklah sentiasa menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang tidak baik, yang boleh mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, sentiasalah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.